Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersiaran sekali lagi bersama-sama di Quran Our Channel. Hari ini bersama-sama dengan saya Muhammad Harfiz bin Hamzah. Kita menyambung tadabbur surah yang berikutnya, iaitu surah Al-Qadar dan juga surah Al-Bayyinah. Harapnya audio dan juga visual sekarang jelas untuk tuan-puan yang sedang bersama-sama sekarang. Baik, mari kita membaca bersama-sama surah Al-Qadar dan juga surah Al-Bayyinah ini. Ada mushaf di hadapan kita masing-masing. Mari kita melihat mushaf masing-masing. Kita baca dahulu dan kemudian kita telusuri apakah kandungan yang dapat kita ambil, pelajaran yang dapat kita hayati bersama-sama daripada dua surah pada hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kita baca surah yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, mari kita sama-sama memberi perhatian kepada dua surah yang akan kita bincangkan bersama-sama pada hari ini, iaitu surah yang pertama adalah surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar, surah kalau ikut dalam susunan Al-Quran itu selepas daripada surah Al-Alaq. Setelah surah yang lalu menggambarkan kepada kita tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar untuk membaca, iaitu Al-Quran itu sendiri, dan surah yang kita lihat pada hari ini adalah surah yang menceritakan tentang Al-Quran itu sendiri, iaitu
Al-Qadar. Apakah kandungan yang terdapat dalam surah ini? Antara perkara yang dibincangkan tentang surah ini adalah tentang permulaan turunnya Al-Quran dan keutamaan malam Al-Qadar. Mari kita beri perhatian bersama-sama apakah yang dapat kita ambil untuk kita terus praktikkan berkaitan dengan turunnya Al-Quran dan keutamaan malam Al-Qadar ini. Apatah lagi kalau kita bercakap sekarang ini kita berada di garis-garis yang amat dekat dengan bulan yang berikutnya, iaitulah bulan Ramadan. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan kita sampai ke bulan Ramadan, dan bila kita sampai ke bulan Ramadan itu adalah satu bulan yang amat indah. Di sana digambarkan turunnya Al-Quran, satu bulan yang mulia, diturunkan Al-Quran yang mulia, dan di dalam sana ada satu malam yang amat mulia, iaitu malam Al-Qadar. Kemuliaan Al-Quran dan malam Al-Qadar, mari kita perhatikan bersama-sama ayat-ayat awal daripada surah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Anzalna di situ menggambarkan kepada sesuatu yang daripada tempat tinggi turun ke bawah. Antara istilah yang digunakan adalah nazala. Siapa yang menurunkannya? Kami, iaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan. Hu itu merujuk kepada Al-Quran. Kenapa tidak disebut inna anzalna al-Quran tetapi disebut sebagai inna anzalnahu? Antara yang dibincangkan bila kalimah itu menggunakan hu semata-mata, ia sudah menggambarkan bahawa sesuatu yang disebut itu adalah sesuatu yang telah mantap, sesuatu yang telah memberi kesan dan amat besar nilainya. Kalau saya katakan Muhammad Hafiz bin Hamzah contohlah kan, orang tak kenal pun siapa Muhammad Hafiz bin Hamzah kan. Sebab kalau nak terangkan pasal Muhammad Hafiz bin Hamzah tu, dia nak kena sebut nama dia dan semuanya kan, barulah boleh dikenali. Tetapi kalau seseorang itu cukup dikenali dengan menyebut namanya ataupun gelarannya, ataupun kita sebut tentang karakter-karakternya yang tertentu, orang dah boleh tangkap dah dan orang boleh baca dah. Itu menggambarkan tentang betapa dahsyat, betapa hebatnya seseorang itu. Dan sekarang kita bercakap tentang Al-Quran, betapa hebatnya Al-Quran. Inna anzalnahu, maka kita bersama-sama dengan kehebatan ini, iaitu Al-Quran. Diturunkan pada waktu fi lailatul qadr. Lailah. Bila kita sebut tentang lailah, lailah, laili, lili, lail maksudnya malam. Tapi kalau lailah, ia bukan sekadar malam, tetapi malam yang khusus. Bila ada ta marbutah di belakang itu, menggambarkan tentang malam itu adalah malam yang khusus. Maka Al-Quran diturunkan pada satu malam yang khusus. Al-Qadar yang penuh dengan kemuliaan. Ada panjang perbincangan tentang Al-Qadar, tapi kita ambil salah satu daripada perbincangannya adalah tentang kemuliaan. Maka kita bersama-sama dengan mukjizat yang amat mulia ini. Kalau kita bersama dengan orang yang hebat, insya-Allah kita terpalit dengan kehebatan dia. Kita bersama-sama dengan orang yang banyak mengaji Al-Quran, insya-Allah kita akan banyak terpalit dengan Al-Qurannya. Kita berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi, insya-Allah kita akan terpalit dengan kewangiannya itu. Kita bersahabat dengan Al-Quran, masya-Allah tabarakallah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kita bersama-sama dengan kemuliaan ini, maka apakah lagi yang menghalangi kita untuk terus bersama-sama dengan kemuliaan Al-Quran ini. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ma adraka. Bila Al-Quran menyebut tentang ma adraka, kita sudah menggambarkan bahawa ini mesti ada sesuatu yang amat penting yang mahu dibicarakan daripada ayat ini. Contoh yang lain kalau kita baca Al-Qari'ah, Mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Ma adrak. Ma adrak ini menggambarkan sesuatu yang penting. Maka kita melihat bahawa ada sesuatu yang penting yang nak disampaikan tentang Al-Quran ini, tentang Lailatul Qadr, yang disebutkan di awal ayat tadi. Maka apakah itu Lailatul Qadr itu sendiri? Kalau kita bincang tentang Lailatul Qadr, itu panjang perbincangannya. Namun begitu dijelaskan secara tuntas terus pada ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini digambarkan dalam sebuah tafsir bagaimana dahulu adanya daripada kalangan Bani Israel.
yang dia beramal selama 1000 tahun. Pada malamnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga siangnya. Terus dengan amal soleh pada waktu malam hari. Pada waktu siangnya sampailah menuju kepada malam, orang ini terus berjuang dan terus berjuang dan terus berjuang pada siang harinya. Maka berapa lama dia berjuang dan juga beramal soleh digambarkan dalam tafsir itu 1000 tahun. 1000 tahun tiba-tiba kita diberikan satu malam yang amat mulia, Masya Allah tabarakallah, dengan malam itu Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Ia lebih mulia daripada 1000 bulan. Ia menggambarkan tentang inilah kelebihan yang Allah berikan kepada umat ini. Mengapa umat ini masih lagi mengabaikan tentang kelebihan yang Allah tidak berikan mungkin pada orang yang terdahulu. Maka marilah kita rebut sama-sama peluang Lailatul Qadr. Kita sudah menghampiri Ramadan. Mudah-mudahan dengan kita menghampiri Ramadan ini kita mengagungkan sungguh-sungguh Al-Quran kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita terus bersama-sama menghidupkan malam-malam kita. Mudah-mudahan tahun ini kita direzekikan dengan Lailatul Qadr, insya-Allah. Ayat yang berikutnya Allah sebut dalam surah ini, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-Qadar antara perbincangan lain bermaksud sempit. Mengapa sempit? Kerana pada malam itu malaikat turun secara beramai-ramai. Sebab itu menggambarkan sempitnya pada malam itu kerana banyaknya malaikat yang turun. Dan digambarkan juga dalam tafsir bagaimana ketika mana malaikat turun, mereka juga pada malam yang mulia ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka turut mendapat kemuliaan, kerana pada malam tersebut digambarkan adanya doa yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa doa yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini? Adalah orang yang berbuat maksiat tetapi mereka memohon sungguh-sungguh keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini pendosa, kita ini ada banyak melakukan kesilapan, maka ingatlah sebenarnya Allah amat mencintai kepada doa kita. Maka mintalah. Dan janganlah anggap kita ni taat, kita ni tidak ada apa-apa kesalahan. Sebenarnya kita ada banyak kesalahan dan Allah mencintai kepada hamba-Nya yang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohonlah keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita sudah menghampiri Ramadan ini, kita dianjurkan dengan doa untuk meminta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon keampunan, mudah-mudahan dengan kita selalu mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, kita diganjarkan dengan kebaikan yang lebih banyak, ada kemuliaan yang lebih tinggi, ada keselamatan yang lebih tinggi. Maka kalau malam itu digambarkan dengan penuh kesejahteraan, maka ya Allah kurniakanlah kami dengan kesejahteraan malam tersebut. Mudah-mudahan kita menghayati surah Al-Qadar ini, bukan sekadar menghayati, tapi bila kita dah faham sedikit daripada intipati surah ini, kita tidak lagi bermain-main dengan Al-Quran. Kita akan terus mengagungkan Al-Quran dan kita tidak bermain-main dengan tawaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala malam yang penuh kemuliaan ini. Maka kejarlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita digolongkan dalam kalangan orang yang berkejar-kejar dalam melakukan amal saleh, insya-Allah. Baik, itu surah yang pertama kita bincangkan pada hari ini, dan kita nak lanjutkan pada surah yang berikutnya, iaitulah surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah, kalau surah yang sebelumnya bercakap tentang Al-Quran itu sendiri, kemuliaan yang ada pada Al-Quran dan malam diturunkannya itu, pada surah yang berikutnya ini digambarkan kepada kita Bayyinah, penjelasan yang nyata, bukti yang nyata. Kamu dah ada Al-Quran, kamu nak buat apa sebenarnya? Kita dah diberikan gambaran tentang Al-Quran, tapi dengan Al-Quran kita nak buat apa? Surah yang berikutnya inilah yang menjelaskan sedikit tentang info tersebut. Ada dua bahagian yang boleh kita beri perhatian pada surah Al-Bayyinah, iaitu tidak ada kewajipan tanpa penerangan dan tidak ada siksaan tanpa peringatan, pada ayat 1 hingga ayat 5. Dan kemudian dibahagikan pada blok yang kedua, iaitu ancaman bagi orang kafir dan janji bagi orang yang baik serta balasan untuk kedua-duanya. Maka inilah antara intipati yang terdapat dalam surah Al-Bayyinah. Mari kita beri perhatian bersama-sama apakah yang terkandung dalam surah ini. Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Orang-orang kafir iaitu ahli kitab dan orang musyrik mengatakan bahawa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Orang kafir, orang musyrik pada ketika itu daripada kalangan ahli kitab dan juga orang musyrik, mereka mahukan bukti yang nyata sekiranya mahu mengikut kepada petunjuk ini iaitu Al-Quran. Bahkan Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Allah sudah pun memberikan keterangan-keterangan fiha kutubun qayyimah, di dalam kitab yang qayyim, yang mantap, yang teguh, yang lurus, sudah dijelaskan kepada mereka kerana mereka memberikan alasan tentang tidak mahu mengikut kepada Nabi SAW, tidak mahu mengikut kepada kitab yang ada sekarang iaitu Al-Quran, sehinggalah diberikan penjelasan kepada mereka. Itulah antara perangai orang yang masih lagi belum mendapat kebenaran, keingkaran. Namun begitu, Al-Quran mengajarkan kepada kita bahawa akan ada penjelasan dan penjelasan dan penjelasan. Sentiasa ada penjelasan. Sebab itu, setelah diberikan penjelasan, kalau kita lihat pada ayat yang berikutnya, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Ahli kitab ini, mereka tidaklah berpecah belah, melainkan selepas mereka sudah mendapat penjelasan. Mengapa mereka masih lagi ada yang terpecah belah? Ada yang mengikut kepada ajaran Al-Quran dan ada yang sebahagiannya masih lagi tidak mahu mengikut kepada ajaran Al-Quran. Dan yang tidak mahu mengikut kepada ajaran Al-Quran, apakah mereka tidak faham? Apakah mereka tidak mengerti? Apakah mereka tidak tahu? Bahkan mereka tahu. Apakah mereka tidak lagi mendapat penjelasan? Bahkan mereka sudah mendapat penjelasan. Apakah mereka mahu ikut? Mereka tidak mahu ikut. Why tidak mahu ikut? Salah satu yang besar sebab mengapa tidak mahu ikut adalah kerana kesombongan. Allahu Akbar. Kita sudah membaca sejarah daripada dahulu bagaimana iblis kerana kesombongan dia dijatuhkan. Kita membaca sejarah bangsa Yunani, hubris, sombong. Tidaklah bangsa Yunani satu ketika dahulu pernah jatuh bukan kerana mereka tidak maju, bukan kerana mereka tidak lebih hebat daripada bangsa lain, bukan, tetapi kerana mereka adanya penyakit sombong. Bukanlah, kalau kita lihat syarikat-syarikat gergasi yang besar yang dahulu gah namanya, tetapi hari ini tidak ada lagi, antara yang menyebabkan mereka tenggelam adalah kerana kesombongan. Firaun ditenggelamkan, Qarun ditenggelamkan kerana apa? Kesombongan. Maka kita terlambat untuk sombong, kan? Bahkan tak payahlah sombong kerana orang yang sombong tidak ada keuntungan pun bagi orang yang sombong ini. Dan bagi ahli kitab, ada di kalangan mereka yang sombong, mereka tidak mahu mengikut kepada Al-Quran yang sudah dijelaskan pun kepada mereka. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Sedangkan kita ini tidaklah diperintahkan. Mereka tidak diperintahkan dan kita mengambil panduan daripada ayat ini, tidaklah diperintahkan kepada kita illa liya'budullah. Lam di situ menandakan lam lil ghayah. Lam menunjukkan kepada satu cita-cita ataupun satu lil ghayah, sesuatu matlamat yang tertinggi. Sebab itu bila kita menyebut tentang wama umiru illa liya'budullah, antara peranan kita di atas muka bumi ini adalah untuk liya'budullah,
menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan penyembahan ini, sembahan kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, kerana digambarkan tentang ada orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala kerana takutnya dosa dan pahala. Adanya orang yang menyembah Allah kerana takutnya kebaikan dan juga kemudaratan. Sedangkan kita diajar untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan tingkat yang lebih tinggi. Wa ma umiru illa liya'budullah, iaitu janganlah kita menjadikan Allah itu perantara, kan? Bahkan Allah itu matlamat, kan? Kita seakan-akan menjadikan Allah itu perantara untuk mendapat kebaikan, Allah itu perantara untuk mendapat jauh daripada keburukan. Sedangkan Allah itulah matlamat. Bila kita pergi kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah siapa yang di bawah naungan dan jagaan Allah Subhanahu wa taala pasti akan selamat. Sebab itu mindset itu terkadang perlu diluruskan bila kita membaca wama umiru illa liya'budullah. Dan saya suka untuk berkongsi tentang satu kalimah abdun, dibincangkan tentang abdun. Ini dari sudut bahasa lah sedikit. Bila bercakap tentang abdun, abdun itu maksudnya hamba. Abdun itu bukan sekadar hamba, tetapi hamba yang merendah diri. Digambarkan, diilustrasikan dengan hamba ini, abdun membawa kepada maksud, antara maksud lain adalah busur anak panah yang pendek. Ia menggambarkan tentang sebuah kemantapan, mantap. Okey, satu. Yang kedua, abdun juga digambarkan dengan aroma minyak wangi, aroma wangian. Ini dua keadaan yang digambarkan. Maka dengan bahasa tersebut, kalau kita melihat kepada hamba, kita ini hamba, bila kita bercakap kita hamba, hamba ini kalau anak panah itu dia ada busur dia, kan. Dia dilepaskan oleh tuannya dengan penuh kemantapan. Maka kita ini hamba, kita ada tuan kita. Maka seorang hamba adalah hamba yang rela dilepaskan, maksudnya digunakan oleh tuannya, kalau cakap tentang anak panah itu, dan digunakan dengan penuh kemantapan. So hamba perlu ada kemantapan, itu yang pertama. Dan dalam keadaan tersebut juga dia menyebarkan wangian. Sebab itu hamba dia bukan sekadar mantap, tetapi dia adalah orang yang membawa lebih banyak kebaikan, lebih banyak kebaikan. Saya sebut 3 kali tentang lebih banyak kebaikan. Mudah-mudahan kita bersungguh-sungguh bila Allah Subhanahu wa taala nyatakan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinukilkan ataupun diilustrasikan juga di dalam Al-Quran tentang bagaimana hamba yang mukhlisin, yang mampu untuk ikhlas ini, seakan-akan seorang hamba mempunyai banyak tuan dengan hamba yang mempunyai seorang tuan. Hamba yang banyak tuan dengan hamba yang ada seorang tuan. Saya dulu ada sahabat saya meninggal dah, Allahu Akbar. Dia dulu ketika menjadi ketua jabatan di sebuah agensi, di atasnya ada 12 orang bos. Bayangkan 12 orang bos, dia nak dengar cakap siapa. Dia dengar cakap bos yang pertama, bos kedua cakap lain, bos kedua cakap lain, bos ketiga cakap lain lagi. Kalau semua bos cakap yang sama, Alhamdulillah. Tapi bos cakap lain-lain, tak ke pening. Mudah tak untuk dia taat? Susah, kan? Mudah tak untuk dia ikhlas kepada semua 12? Susah. Maka itu digambarkan seorang hamba yang mempunyai banyak tuan dengan seorang hamba yang hanya mempunyai satu tuan. Yang manakah yang lebih mudah untuk dia? Maka hidup ini kita letakkanlah satu tuan sahaja yang sebenar-benarnya, iaitu tuan kita, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita meletakkan tuan yang sebenar-benarnya, iaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, insya-Allah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, itu boleh diterapkan dalam jiwa kita. Digambarkan tentang mendirikan solat dan juga menunaikan mengeluarkan zakat. Itu tambahan, bukan tambahan lah, tapi perbincangannya panjang lagi. Ala kulli hal, mereka dahulu tidaklah disuruh untuk buat perkara-perkara ini, tapi mereka tidak buat. Tapi harapnya hari ini
kita sudah memahami kepada perkara ini, kita ada Al-Quran, jangan sampai kita keluar daripada kemantapan untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran dan kita menghayatinya dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baik. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Ini pada ayat yang ke-6. Kita dah nak habis dah bincangan kita rupanya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Antara perbincangan yang dapat kita ambil dalam ayat ini, bercakap tentang mengapa orang kafir dalam ayat ini didahulukan ahli kitab, kemudian baru diikuti dengan orang musyrik. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Why ahlul kitab? Kenapa? Antara yang digambarkan tentang mengapa ahlul kitab digambarkan dahulu, kerana ahli kitab ini adalah orang yang tahu. Mereka bukanlah orang yang tidak mengetahui. Maka lebih bahaya orang yang mengetahui kemudian sengaja tidak mahu mengikut kebenaran berbanding dengan orang yang memang tidak tahu. So hati-hati bila diberikan ilmu, diberikan kebenaran, kita dengan sengaja menolak kebenaran, itu lebih bahaya. Maka mudah-mudahan dengan kita melihat kepada ayat ini memberi gambaran kepada kita, janganlah sampai kita ni menjadi orang yang ada ilmu tapi dengan ilmu kita tidak mendapat kebenaran. Bahkan kita doakan sungguh-sungguh, ya Allah, mudah-mudahan kami ini yang diberikan Al-Quran, kami ini yang ada panduan yang jelas dalam hidup ini, kamilah orang yang pertama, kamilah orang yang awal-awal akan melakukan segala amal soleh yang telah dijanjikan, yang telah digambarkan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan begitulah harapnya bila kita membaca surah Al-Bayyinah ini, insya-Allah. Dan ditutup pada surah ini tentang khairul bariyah. Siapakah tadi syarrul bariyah, ini tentang khairul bariyah. Siapakah khairul bariyah? Itulah orang yang beriman dan beramal saleh. Kan dalam hidup kita ia mudah untuk saya cakap, ia mudah untuk saya perkatakan amanu wa amilus salihat, beriman dan juga beramal soleh. Tetapi secara praktikalnya, untuk beriman dan beramal soleh, ia adalah sesuatu perkara yang amat mencabar sebenarnya. Kalau kita cakap tentang iman sahaja, seruan kepada ya ayyuhallazina amanu di dalam Al-Quran itu ada 89 tempat. Dan 89 tempat itu seruan kepada orang yang beriman. Kalau seruan kepada orang yang beriman bermaksud kita jangan main-main dengan seruan itu dan kita usaha untuk melakukan seruan itu. Bagaimana untuk kita mengatakan bahawa kita beriman dan kita mampu untuk beramal soleh, kalau 89 itu pun kita belum memahaminya secara tuntas, itu sudah memberikan satu gambaran yang memang kita kena bersungguh-sungguh mulai sekarang untuk sama-sama dengan Al-Quran ini, agar mudah-mudahan kita menjadi khairul bariyah, kita beriman dan juga beramal soleh, dan kita diganjarkan dengan tempat yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu syurganya, insya-Allah. Baik, alhamdulillah, itulah sedikit perbincangan berkaitan dengan dua surah pada hari ini, iaitu surah Al-Qadar dan juga surah Al-Bayyinah. Apakah resolusi yang dapat kita berikan perhatian pada hari ini? Iaitu pertama, dalam surah Al-Qadar ada 3 resolusi yang boleh kita ambil. Bila kita tentang inna anzalnahu fi lailatul qadr, salah satu perbincangannya memang Al-Quran turunkan sekaligus, tapi dalam masa yang sama kita juga membaca nazala, dengan kalimah nazzala, ia menggambarkan tentang proses. Maka Al-Quran proseslah ia seumur hidup kita, jangan pernah tinggalkannya. Beramallah sebaik mungkin kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu pada ayat yang ketiga. Kita bukanlah mengharapkan kepada malam tertentu dan sebagainya, bahkan kita beramal memang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah berikan ganjaran, Allah berikan tawaran, maka rebut juga tawaran itu, tapi kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mohon keampunan kepada Allah dan jadilah hamba yang dicintainya. Allah suka kepada hamba-hamba yang selalu meminta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah yang berikutnya, surah Al-Bayyinah, jauhkan sifat sombong yang menutup kebenaran. Ayat keempat kita sudah bincangkan tadi. Usahalah untuk kita beramal kerana Allah dan menjadi hamba-Nya yang sebenar. Itu kita bincangkan. Wa ma umiru illa liya'budullah. Dan pada ayat yang keenam, kita mohon agar kita tidak menjadi orang yang diberikan ilmu, tapi dengan ilmu itu kita tak dapat kebenaran. Tapi harapnya dengan ilmu kita menjadi
ilmu itu cahaya untuk kita menuju kebenaran, kita tidak menjadi seperti ahli kitab yang lepas. Jadi wallahu taala alam, itulah dua surah yang sempat kita bincangkan pada hari ini. Insya-Allah jangan lupa tuan-puan, pada jam 12 nanti kita akan bersama-sama dengan Malaysia Quran Time, dan jangan lupa juga kan, boleh terus menyumbang wakaf Quran ke hospital dan pusat kesihatan seluruh negara. Mudah-mudahan dengan sumbangan daripada tuan-puan, kita semua mendapat kemakmuran di dalam negara ini, insya-Allah. Itu dahulu. Hadza billah wa taufiq. Saya Muhammad Hafiz bin Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.